Mua menjelaskan tentang equity. Saya tidak mahu pertikai usaha untuk meningkatkan upaya Bumiputera dalam semua lapangan. Tetapi kita harus juga tekankan, ya, pendekatan ini pendekatan 1971. Kejayaannya apa? Kejayaannya hanya social mobility yang Pontian sentuh awal tadi, iaitu anak miskin diberi peluang masuk belajar, dapat peluang pendidikan. Mobiliti sosial berlaku kerana dasar yang memihak, membantu golongan yang lebih susah, termasuk majoritinya Melayu, yang disebut affirmative action. Tetapi yang kedua ini, soal equity dan sebagainya, kalau kita lihat dalam kenyataan yang berlaku dalam sejarah, itu banyak memberikan faedah kepada beberapa syarikat keluarga dan kroni. Tak dapat dinafikan, ya. Apakah orang yang susah, yang menganggur sekarang, termasuk majoritinya anak-anak Melayu, itu akan senang kalau 2-3 syarikat diberikan ganjaran, apatah lagi, lebih-lebih lagi kalau syarikat itu pula menimbulkan banyak masalah, kerugian. Pengalaman kita beri kepada syarikat Bumiputera, kemudian membebankan kita. Saya akan sebut di sini tentang peranan bank, pembangunan bank Islam dan sebelumnya bank Bumiputera. Ya. Jadi kita kena belajar dari pengalaman itu. Harus ada pendekatan baru, Yang Mohd Menteri. Jangan kita ikut kaedah lama. Memang semua kaum harus diberikan ruang, termasuk kalau ada kegelisahan orang Melayu kerana tidak ada peluang. Harus dicari jalan untuk memberikan. Tetapi apa pendekatan yang ada sekarang ini, ada dua ketimpangannya. Pertama, memberi kepada orang yang tidak punya keupayaan dan kelayakan semata-mata kerana konteks, kedudukan politik atau dukungan. Dan kedua, cara tidak sedar kita telah menolak dan menafikan hak orang lain. Saya masih ingat lagi, saya pimpinan mahasiswa masa itu, dalam dialog dengan Tun Razak di Sri Taman, dia sebut kita akan buat apa saja yang mungkin untuk membantu orang-orang Melayu di Bumiputera naikkan darjat mereka dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Tapi kita tidak akan dengan cara yang demikian menghalang atau merampas hak rakyat kita yang lain. Ya, itu jelas, ya. Tapi pelaksanaannya kemudian itu lain ceritanya. Satu hal yang tentang equity ini saya nak sebut dalam angka yang disebut oleh Perdana Menteri semalam dalam rekod buku Rancangan Malaysia ke-12 ialah kehadiran nomini hampir 12% ni. Nomini ni, Yang Mohd Menteri, itu cara tokoh-tokoh besar politik mahakaya untuk melindungi nama mereka, memadamkan nama mereka dengan meletakkan nomini. Jadi apakah wajar bagi orang yang ada kepentingan dalam kerajaan, GLC, JIC, yang membuat keputusan, kemudian mengizinkan nama nomini supaya menghilangkan nama mereka dan keluarga mereka daripada jumlah ini? Ini harus ada penjelasan yang teliti. Sikit periksa. Setiawangsa menyebut tentang equity Bumiputera ini. Saya harus memerhati perkara ini dengan wajar kerana dia jadi suatu dialog, wacana yang kurang sihat. Dan satu pihak mesti menekankan kehadiran Bumiputera, termasuk cara equity, termasuk mempertahankan kerusakan yang lalu, dan satu pihak pula yang menafikan sama sekali seolah-olah ini akan mengorbankan kepentingan negara. Saya rasa harus ada pendekatan dan jalan tengah. Yang kita minta ini tidak ada Bumiputera atau bukan Bumiputera yang akan mempertikai peruntukan besar dalam bidang pendidikan, kesihatan awam. Walaupun bila kita berikan pendudukan besar, sekolah, bandar dan miskin bandar dan desa dan pedalaman Sabah Sarawak, ia akan menguntungkan Bumiputera dan Melayu. Tidak ada orang yang berani mempertikai, dan kalau kita bertikai kita lawan mereka.
Tetapi masalahnya ialah bila keuntungan itu atas nama kaum dipunggah seperti mana komisen ataupun potongan untuk perumahan, ya, Bumi Putra. Saya katakan guna wang itu bina rumah kos rendah, rumah awam, walaupun majoritinya Melayu yang dapat, kita boleh terima. Tapi mengapa berikan potongan setengah juta, 1 juta kepada Melayu yang kaya, beli apartmen harga 2 juta atau 5 juta, tapi ada potongan Bumi Putra? Ini politik apa begini? Tidak mengesabah. Menggunakan kuasa kerajaan membantu golongan kaya. Kita gunakan kuasa kerajaan untuk membantu golongan miskin. Itu boleh dibenarkan.